Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang dalil-dalil hukum syarak yang disepakati, iaitu dalam bidang usul al-fiqah bab 3, pendidikan syariah Islamiyah. Pertama, Al-Quran, iaitu pada bahasa membawa maksud pembacaan. Manakala pada istilah pula kalam Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab sebagai mukjizat dalam bentuk mushaf, disampaikan kepada setiap generasi secara mutawatir, iaitu bahasa asal. Membacanya dikira ibadat dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Seterusnya, apa yang ada dalam Al-Quran ialah: pertama, prinsip dan asas umum yang perlu dipatuhi oleh umat Islam. Yang kedua, petunjuk kepada manusia bagi mencapai kejayaan di dunia bahkan juga di akhirat. Hukum hakam juga ada kat dalam Al-Quran, termasuklah hukum akidah, muamalat dan juga akhlak. Terdapat dua bahagian surah, iaitu surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Seterusnya, pergi kepada autoriti Al-Quran. Itu pertama sekali ada pada surah Al-Ahzab, iaitu Allah telah mewajibkan umat Islam mematuhi seluruh perintah Al-Quran dan Sunnah tanpa berbelah bagi. Umat Islam tidak boleh mencari pilihan selain tetapkan Allah dalam Al-Quran atau Rasulnya dalam As-Sunnah. Kerana apa? Allah telah tetapkan pilihan hanya Al-Quran dan Sunnah yang boleh dipatuhi. Oleh itu, sesiapa yang melanggar perintah Allah ini akan disifatkan sebagai golongan yang berada dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, pada surah Al-Hijr juga telah menyatakan keaslian kandungan Al-Quran kerana terpelihara daripada perubahan dan penyelewengan manusia. Keasliannya terjamin kerana Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Oleh itu, perintah Al-Quran semuanya wajib diikuti kerana ianya benar perintah Allah. Seterusnya, kita pergi kepada As-Sunnah pula. As-Sunnah boleh membawa maksud kepada hadis juga. As-Sunnah juga membawa maksud hadis, iaitu pada bahasa membawa maksud kepada jalan dan kebiasaan. Manakala pada istilah percakapan Rasulullah selain pada Al-Quran, iaitu perbuatan atau perlakuan baginda. Baiklah, autoriti As-Sunnah itu ada pada surah An-Nur, iaitu ayat ini memberi ancaman kepada golongan yang ingkar dan tidak mematuhi peraturan perintah Rasulullah dengan ancaman yang sangat berat. Hal ini menunjukkan bahawa As-Sunnah mempunyai kedudukan tinggi selepas Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr juga ada ayat ini mewajibkan umat Islam mentaati segala perintah Rasulullah dan menjauhi segala larangan baginda. Seterusnya, pembahagian As-Sunnah terbagi pada 3, iaitu pertama As-Sunnah Aqliyah, iaitu kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, As-Sunnah Al-Fa'liyah, iaitu perkara yang dilakukan Rasulullah. Dan juga yang ketiga, As-Sunnah At-Taqririyah, perakuan Rasulullah terhadap ucapan atau perbuatan dilakukan daripada baginda tanpa beliau mengingkari dia. Hal ini menunjukkan keharusan kata-kata atau perbuatan kerana Rasulullah tidak sesekali membenarkan perbuatan mungkar dilakukan daripada baginda. Contoh je, Rasulullah terima bila rakan-rakan baginda, sahabat baginda makan dog di depan baginda, sedangkan baginda tak suka makan dog. Seterusnya, kegunaan As-Sunnah disampaikan. Yang pertama, menguatkan hukum hakam dalam Al-Quran. Yang kedua, memperincikan hukum yang ditentukan secara umum dalam Al-Quran. Maksudnya, terdapat ada hukum dalam Al-Quran yang tak terlalu terperinci. Jadi, As-Sunnah ni dia bantu untuk memberikan maklumat lebih dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengkhususkan hukum umum yang terkandung dalam Al-Quran, iaitu dalam Al-Quran terdapat hukum tetapi tidak terlalu khusus. Jadi, As-Sunnah ni dibantu untuk khususkan hukum dalam Al-Quran. Yang keempat, menasih dan membatalkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Menasih itu macam membatalkan maksud dia. Yang kelima, menyatakan hukum yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Contohnya tentang solat, tidak ada dalam Al-Quran. Jadi As-Sunnah ni dia bantu berikan hukum tersebut. Seterusnya, Al-Ijma' pula. Al-Ijma' pada segi bahasa, azam untuk melakukan sesuatu. Ia juga bermaksud persepakatan. Maksudnya azam, kesepakatan antara orang sama-sama kita nak buat satu tu, ada azam.
Istilah dia persepakatan ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad pada suatu masa terhadap satu hukum syarak selepas kewafatan baginda. Autoriti al-ijma' iaitu Imam Ghazali berkata, mafhum ayat ini adalah jika umat Islam tidak berselisih pandangan, maka pandangan mereka adalah hujah. Oleh itu, suatu perkara yang telah menjadi ijma' menjadi hujah yang tidak boleh ditolak. Maksudnya, mereka ada pandangan mereka. Jadi, pandangan tu dipanggil hujah. Tu perkara yang menjadi ijma' ni menjadi hujah yang tidak boleh ditolak. Tak boleh. Pembagian ijma' terbagi pada dua, iaitu ijma' as-sarih dan juga ijma' as-sukuti. Itu pada pandangan ulama, ijma' as-sarih tu semua ulama ada pandangan diorang masing-masing. Jadi diorang sepakati satu hujah itu sebagai ijma' yang boleh menjadi hujah dan dalil bagi hukum syarak. Contohnya macam haram makan lemak khinzir, macam haram makan daging khinzir dia. Itu contoh lain, haram mengawini nenek moyang dia juga ke atas. Seterusnya ada ijma' as-sukuti. Sebahagian ulama ada mengatakan pandangan dalam satu permasalahan tu, tetapi ada juga yang tak ada membantah. Tapi ada juga ulama yang menerima sebagai hujah dan tapi mereka ada pandangan lain. Itu contohnya macam mazhab Syafi'i, mereka kata perkara itu bukan hujah dan dari bagi hukum syarak. Contohnya macam wajib mengerjakan haji sekali seumur hidup, dan bila orang tidak menunaikan solat, mereka dihukum sebagai kafir. Seterusnya yang ketiga, yang keempat al-qiyas, iaitu yang terakhir, membawa maksud sukatan. Ada istilah pula menyamakan hukum perkara yang tidak mempunyai hukum dalam nas dengan perkara yang mempunyai hukum dalam nas disebabkan persamaan sifat ilah pada keduanya. Maksudnya ada satu hukum tu tak ada dalam hukum nas, tapi ada pula hukum dalam nas syarak. Jadi disebabkan mereka nak samakan sebab ada sifat itu yang sama, al-amdah pada kedua-dua tu. Rukun al-qiyas terbagi kepada 4, iaitu al-asal, hukum al-asal, al-illah dan juga al-fara'. Okay, mari kita teraja satu-satu apa maksud 4 itu. Al-fara', perkara yang tidak mempunyai hukum yang dinyatakan oleh nas syarak. Maksudnya perkara tu tak ada hukum, tapi dinyatakan dalam nas syarak. Contohnya macam lakukan akad sewaan ketika waktu solat Jumaat, tak ada hukum tu pun. Okay. Maksud al-illah iaitu sifat persamaan yang wujud antara al-asal dengan al-fara'. Perkara tersebut menyebabkan solat Jumaat ditinggalkan. Contoh, kita tengok dulu al-asal tu apa. Okay. Al-asal tu perkara yang dinyatakan hukumnya oleh nas syarak. Maksudnya ada hukum dekat perkara tersebut, telah dikatakan hukum. Contohnya macam melakukan akad jual beli ketika waktu solat Jumaat, ada hukumnya, iaitu bagi lelaki lah, ada hukumnya. Itu al-illah ni dia persamaan dia ada pada al-fara' dan juga al-asal. Maksudnya ada yang perkara tidak mempunyai hukum, ada satu yang perkara ada hukum. Sebenarnya hukum al-asal iaitu hukum dinyatakan oleh nas syarak, itu contohnya haram melakukan akad jual beli ketika waktu solat Jumaat. Ini ada teratu. Macam wahai orang beriman, apabila melakukan azan mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah, tinggalkanlah berjual beli. Kesimpulannya, melakukan akad sewaan pada waktu solat Jumaat adalah diharamkan, sama seperti hukum melakukan akad jual beli ketika waktu solat Jumaat, kerana ia boleh menyebabkan solat Jumaat tidak dilakukan, ditinggalkan. Sebenarnya autoriti al-qiyas, pertama firman Allah dalam surah Al-Hashr, iaitu perkataan i'tibar dalam ayat itu bererti al-qiyas, iaitu mengkiaskan keadaan umat Islam dengan keadaan kaum Yahudi jika mereka melakukan perkara yang sama. Menggunakan al-qiyas diwajibkan syarak. Maksudnya terdapat kaum Yahudi yang telah melakukan kesalahan, dan keluarlah ayat ini untuk menunjukkan kepada umat Islam supaya mereka lebih berhati-hatilah selepas ini. Maksudnya ambil iktibar daripada cerita kaum Yahudi itu. Yang kedua, hadis Rasulullah. Itu dalam hadis Rasulullah mengiaskan hutang Allah seperti hutang manusia yang wajib dibayar. Contoh macam ada satu kisah, iaitu
emaknya telah bernazar untuk membuat haji, tetapi beliau meninggal dunia. Oleh itu anak perempuan tu dia bertanya adakah dia patut menggantikan ataupun menggantikan haji tersebut. Lepas tu itu Rasulullah pun jawab dalam hadis itu, Rasulullah mengkiaskan hutang Allah seperti hutang manusia yang wajib bayar. Jadi maksudnya sekiranya kita ada bernazar terhadap satu, kita lakukannya. Sepertilah kita contoh macam hutang. Bila kita ada hutang kat manusia, kita kena bayar, kena ganti balik. Setelah maksud dia. Seterusnya, tindakan yang kita patut lakukan untuk jadikan dalil hukum syarak ni dijadikan sebagai panduan untuk melakukan melaksanakan ketetapan kitabullah. Itu pertama, tiga kita boleh buat adalah tak lakukan satu ibadat tanpa ilmu cukupi. Maksudnya jika kita melakukan perkara itu tanpa ilmu yang cukup, mungkin satu ilmu tu dilakukan seperti tidak sebagai sia-sia, kita lakukan sia-sia lah. Faham tak maksudnya? Kan ibadat tanpa sia-sia, secara sia-sia maksud tu. Yang kedua, sentiasa meningkatkan tahap ilmu pengetahuan agama. Itu kita jangan biarkan sekiranya kita rasa kita cukup tentang ilmu agama, tapi kita rasa tak cukup lagi. Kita kena belajar lebih lagi tentang ilmu agama ni. Yang ketiga, berhati-hati dengan ajaran sesat. Kerana sekarang ni ajaran sesat sudah banyak menular. Oleh itu kita kena hati-hati dengan ajaran sesat. Yang keempat, sentiasa merujuk fatwa terkini berkaitan isu baru dalam kehidupan. Maksudnya fatwa terkini berkaitan isu baru, ada banyak isu baru tentang kehidupan. Jadi kita kena ambil tahu tentang perkara tersebut supaya tiada percakapan masalah dalam Islam. Seterusnya, berhati-hati menyebarkan hadis yang diterima dari media sosial. Kerana kadang-kadang kita tahu kesahihan hadis tersebut. Itu kita kena hati-hati untuk hantar atau sebarkan kepada orang. Seterusnya, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana mendengar. Minta maaf atas segala salah silap saya dan ada terkurang bahasa. Terima kasih kerana mendengar.